أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hubairah radhiyallahu anhu, wa huwa min ahli bai'atir ridwan, anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal في نهر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hubairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hubairah ini ataupun nama betul dia Aiz bin Amru Al-Muzanni. Dia adalah salah seorang daripada 1,400 orang sahabat yang terlibat di dalam bai'atul ridwan. Abu Hubairah, bukan Abu Hurairah, Abu Hubairah radhiyallahu anhu, dia salah seorang daripada sahabat yang terlibat di dalam bai'atul ridwan. Dia menceritakan, kata dia satu hari Abu Sufyan ni, dia masa ni dia belum Islam. Abu Sufyan dia salah seorang daripada orang besar Arab Quraisy di Makkah. Dan dia masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Makkah. Nabi daripada Makkah hijrah Madinah 8 tahun. Nabi duduk di Madinah, Nabi balik semula mai ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, baru Abu Sufyan masuk Islam. Jadi hadis ni ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan pada satu hari dia pergi ke depan beberapa orang sahabat Nabi. Di antaranya Salman Al-Farisi. Di antaranya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Di antaranya Bilal bin Rabah. Ini sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang terkenal, sahabat-sahabat yang banyak berjuang, sahabat-sahabat yang banyak berkorban untuk Islam dan untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sama-sama dengan mereka ni ada Sayyidina Abu Bakar, selain daripada Salman, selain daripada Suhaib, selain daripada Bilal, ada beberapa sahabat lain termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Sufyan sampai aja di depan mereka ni, di depan Salman, di depan Suhaib, di depan Bilal, di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Abu Sufyan sampai saja, kata mereka ni 3 orang, Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Bilal bin Rabah, dia berkata kepada Abu Sufyan ni, dia berkata, ma akhadhat suyufullah min aduwillahi ma akhadha.
Mereka kata pedang-pedang Allah belum bertindak lagi kepada musuh Allah ni. Sedangkan sepatutnya dia ni dah kena pancung dah. Tuan-tuan kena faham keadaan masa tu. Keadaan masa tu orang Islam kena tekan, orang Islam kena tindas, orang Islam kena zalim, orang Islam kena naya. Keadaan mereka tu menyebabkan mereka cukup meluat kepada kafir Quraisy ni. Kita kena faham. Kita kena faham situasi semasa. Pada masa tu, keadaan mereka ni macam tu. Mereka tengok Arab Quraisy ni, mereka tengok musyrikin Quraisy ni, mereka tengok atau mereka tak boleh tahan. Nak tahan macam mana? Mereka kena tekan, mereka kena tindas, orang buat naya dekat mereka, adik-beradik mereka kena dera, orang yang masuk Islam, macam-macam jadi. Dalam keadaan yang macam tu, tiba-tiba Abu Sufyan, salah seorang daripada ketua musyrikin Quraisy, dia mai depan mereka. Bila mai keluar, automatik benda tu keluar di mulut mereka. Dia kata, ma akhadhat suyufullah min aduwillahi ma akhadhaha. Dia kata, pedang-pedang Allah sepatutnya sudah bertindak ke atas musuh Allah macam ni. Ataupun dalam bahasa mudah faham, dia kata, hang ni patut-patut kena pancung dah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ada sama dengan mereka. Abu Bakar sebagai orang tua, sebagai satu orang manusia yang sangat tenang jiwa dia. Bila dia dengar respon daripada Salman, daripada Suhaib, daripada Bilal macam tu, Abu Bakar tegur. Abu Bakar kata, ataquluna hadha li syaikh Quraisy wa sayyidihim. Abu Bakar kata dekat Suhaib, kata dekat Salman, kata dekat Bilal ni, Abu Bakar kata, awak hampa cakap macam ni kepada satu orang syekh, kepada satu orang sayyid, kepada satu orang ketua bagi orang Arab Quraisy. Seolah-olah macam Abu Bakar tegur Bilal, tegur Suhaib, tegur Salman ni dengan kata dia, hampa tak kenal ke dia ni siapa? Dia ni orang besar Quraisy. Takkan hampa bercakap macam tu dekat orang besar Quraisy. Tujuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cakap tu, tujuan dia ialah kerana nak ambil hati Abu Sufyan ni. Manalah nak tahu dengan berlembut ni, kod-kod Abu Sufyan boleh tertarik dengan Islam, boleh masuk Islam. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Macam mana yang dijelaskan di dalam tafsir hadis ni. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lepas tu dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia cerita balik apa yang jadi dekat Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cerita dia macam ni, kami tengah duduk Abu Sufyan mai. Bila Abu Sufyan mai masuk aja depan kami semua ni, Allah, sahabat kita 3 orang ni, Suhaib, Bilal dengan Salman. Dia kata dekat Abu Sufyan, hang ni patut-patut dah kena pancung lama dah. Jadi aku tegur mereka. Aku kata, awak nampak cakap macam ni kepada satu orang pemimpin di dalam masyarakat Quraisy. Awak cakap macam ni. Dia cerita dekat Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi kata, Abu Bakar, mudah-mudahan kamu tak menyebabkan sahabat-sahabat yang 3 orang tu marah. Kalau sekiranya kamu menyebabkan mereka ni 3 orang marah, kamu sesungguhnya menyebabkan Tuhan kamu marah. Nabi respon macam tu. Nabi kata, tindakan engkau wahai Abu Bakar, pergi tegur Suhaib, pergi tegur Salman, pergi tegur Bilal ni, takut teguran kamu dekat mereka ni menyebabkan mereka kecil hati. Kalau mereka kecil hati, Allah juga marah dekat kamu. Fa'atahum. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar Nabi kata macam tu, dia pergi cari balik mereka ni 3 orang. Abu Bakar As-Siddiq bila dengar Nabi kata macam tu, Nabi kata hang tegur mereka ni, kalau mereka kecil hati, Tuhan pun nanti marah dekat hang. Dia pergi cari balik Salman, dia pergi cari balik Suhaib, dia pergi cari balik Bilal. Abu Bakar sampai dekat mereka, faqala, dia kata dekat mereka ni, ya ikhwata,
a'aghdabtukum? Dia kata, wahai saudara-saudara aku, adakah aku menyebabkan hampa marah? Qalu, jawab mereka tiga, la yaghfirullahu laka ya akhi. Dia kata, kami tak marah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, sahabat-sahabat Nabi, mereka dipelihara oleh Allah. Itu satu. Yang kata sahabat Nabi ini, bukan Sayyidina Abu Bakar saja, bukan Sayyidina Umar saja, bukan Sayyidina Osman saja, bukan Sayyidina Ali saja, bukan 4 orang yang terkenal ini saja. Bahkan siapa-siapa juga yang termasuk di dalam kumpulan sahabat Nabi, sama ada dia Salman ke, sama ada dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ke, sama ada dia Bilal bin Rabah ke, kalau sekiranya dia sahabat Nabi, mereka ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, boleh kita faham daripada hadis ni bahawa sahabat-sahabat Nabi ni mereka ni tak sombong. Sahabat-sahabat Nabi ni manusia yang cukup rendah diri. Manusia sehebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, paling hebat. Sampai Nabi kata, kalau Sayyidina Abu Bakar punya amalan diletak pada satu penimbang, amal seluruh manusia letak sebelah lagi, nescaya berat amal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pada kedudukan yang macam tu punya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong tak ada dalam hati dia. Bila Nabi tegur dia, dia pergi cari balik mereka ni, dia pergi minta sorry dekat mereka. Oh, kita tak boleh buat juga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang semulia itu, yang kemuliaan dia di-endorse, diiktiraf oleh Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat keistimewaan, mati dia dikebumikan di sebelah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang seistimewa itu, sombong tak ada. Nabi tegur, terus dia melutut di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pergi pembetul balik mana-mana yang silap. Dia jumpa balik sahabat tiga ni, dia kata, a'aghdabtukum, adakah aku menyebabkan hampa semua marah? Dia berkata, tak. Ghafarallahu lak. Mudah-mudahan Allah ampun kalau hang ada silap apa-apa. Abu Bakar As-Siddiq, satu orang yang tidak sombong, bahkan sangat merendah diri, bersedia untuk minta maaf pada bila-bila masa, walaupun terhadap sahabat-sahabat yang tidak istimewa seperti dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, atas keistimewaan itulah maka Nabi SAW terang-terang beritahu bahawa sahabat-sahabat Nabi ini adalah manusia yang perlu dihormati oleh semua manusia selepas daripada zaman mereka. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan ada siapa-siapa yang mencerca ataupun menghina sahabat-sahabat aku. Nabi bagi warning awal-awal. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan ada siapa pun yang cuba untuk nak menghina ataupun nak mencerca ataupun nak memburuk-burukkan sahabat-sahabat aku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, kalau ada di kalangan hampa yang infak, yang belanja harta, yang sedekahkan harta seumpama meh sebesar bukit Uhud. Nabi kata, kalau di kalangan hampa ni ada meh sebesar bukit Uhud, hampa belanjakan harta tu untuk jalan agama, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tak akan sama nilainya dengan secupak ataupun setengah cupak makanan yang pernah dibelanjakan oleh sahabat-sahabat itu. Nabi kata.
Kalau kita ada meh betak Bukit Uhud tu, kita bagi untuk tujuan Islam, kita belanja untuk jalan Allah, kita bagi semua. Nabi kata banyak tu hampa bagi, tak boleh sama dengan setengah cupak makanan yang pernah diberi oleh para sahabat Nabi pada zaman awal Islam dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitu keistimewaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berlaku satu peristiwa ketika para sahabat berkorek parit ketika nak berlaku perang Khandaq. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Madinah, pergi ziarah, tuan-tuan akan pergi ziarah di tempat, mesti ada dalam mana-mana pakej umrah ziarah, dia kata Masjid 7. Tempat ataupun lokasi berlakunya perang Khandaq dulu. Dia di luar daripada kota Madinah. Apabila dengar cerita kata musuh nak attack, Salman Al-Farisi bagi idea kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, boleh tak boleh aku nak bagi satu pendapat. Kita pergi korek parit di keliling Madinah, supaya musuh bila nak main, dia jatuh parit tu, hak mana boleh ragai naik hingga tak apa orang, dan kita lawan di sana. Jangan sampai musuh masuk Madinah. Kalau musuh dah masuk Madinah, takut budak-budak pun mati, takut orang perempuan pun mati, takut orang tua-tua pun mati. Nabi setuju dengan pendapat dia, maka parit tu dikorek. Ketika dikorek parit tu, dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahfirul khandaq wa nanqulu turab ala aktabina. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Sahal bin Sa'ad, ketika kami duduk korek parit, tuan-tuan bayangkan tengah panas terik, sahabat-sahabat ni tak kira apa dah, korek parit ni sikit pun panjang parit tu, duduk korek parit ni atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mai tengok kami duduk bekerja. Wa nahnu nahfirul khandaq, ketika itu kami tengah gali parit untuk perang Khandaq ini. Wa nanqulu turab ala aktabina, dan kami angkut pasir yang dah dikorek itu atas belakang kami, buat pi talai. Tuan-tuan bayangkan buat kerja korek, buat atas belakang, tanggung di satu tempat pi buang, mai korek, tanggung pi buang tengah panas dengan makan tak cukup, dengan segala-galanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila mai tengok sahabat dia buat kerja, bukan dapat upah, bukan dapat duit, bukan dapat apa, semata-mata kerana nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, kerana ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila mai tengok, Nabi tak boleh tahan. Nabi kata, Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat sahaja. Nabi kata, hidup atas dunia ni tak ada guna, melainkan hidup sebenar akhirat itu ni. Kita ingat apa hak Nabi kata ni. Kita ingat balik kita. Kita ni siang malam duk cangkui, duk cari duit ni untuk apa, tuan-tuan? Untuk kita tinggalkan, bukan untuk kita bawa. Kita ni sedap tak sedap, sedap tak sedap, kita celik-celik mata ingat nak cari duit. Kita cari duit ni untuk apa, tuan-tuan? Untuk ditinggalkan. Sebab tak akan ikut kita, duit ringgit ni tidak akan ikut kita ke sana. Yang akan ikut kita ialah amal ikhlas kita. Kita habis masa, kita habis tenaga, kita habis segala-galanya untuk nak mengejar benda yang kita nak tinggal. Walhal Nabi kata apa? Nabi kata, la 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Tidak ada hidup sebenar, melainkan hidup sebenar itu ialah hidup di akhirat itu ni. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah muhajirin dan ansar. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni buat pesan pada saya dan buat pesan pada tuan-tuan semua, bahawa tanah itu adalah kehidupan yang hakiki.
Kehidupan yang tidak ada mati. Kehidupan yang abadi. Siapa yang Allah letak dia sebagai ahlul jannah, sebagai ahli syurga, maka kekal dia di syurga selama-lamanya. Siapa yang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buh dia di neraka, maka kekal dia di neraka selama-lamanya. Siapa yang mukmin tetapi asi, dia orang yang beriman tetapi buat maksiat, dia masuk neraka, selesai tempoh. Dibalas segala kejahatan dia akan ke syurga dan kekal dia di syurga selama-lama. Itulah yang disebut oleh Nabi sebagai Aisyal akhirah, sebagai hidup akhirat, hidup yang kekal abadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil kesimpulan besar ialah apa? Hormatilah dan sanjung tinggilah pengorbanan yang telah dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Atas pengorbanan mereka kita menerima Islam pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah rahmat dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada mereka yang telah pun terbukti berjasa dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1, kita masih dalam surah Al-Maidah, muka surat 150. Surah Al-Maidah, muka surat 150. Bawah sana ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Janganlah engkau sangka akan segala mereka yang suka mereka itu dengan barang yang diperbuat oleh mereka itu, iaitu daripada menyesatkan manusia. Dan suka mereka itu bahawa dipuji orang dengan barang yang tiada mereka itu kerja, iaitu daripada berpegang dengan hak dan kebenaran. Dan mereka itu atas balalah dan kesah. Ini Allah start ayat ni, dia nak cerita dekat kita bahawa orang-orang kafir, orang-orang kafir ni janganlah mereka seronok dengan penganiayaan dan kezaliman yang mereka buat kepada orang Islam. Jangan seronok. Mereka boleh buat dekat orang Islam, mereka boleh dera orang Islam, mereka boleh macam-macam dekat orang Islam, mereka seronok. Tuhan kata jangan seronok. Sebab dunia bukan segala-galanya. Akhirat itu penyelesaian dan perhitungan ada di sana. Maka ayat ni turun, Allah suruh Nabi baca kepada orang kafir ni, la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan hampa duk seronok sangat dengan kerja sesat, kerja zalim, kerja jahat yang hampa duk buat selama ni. Dan janganlah hampa tenggelam dalam puji-pujian yang diberikan oleh geng-geng hampa sendiri. Kerana sebenarnya hampa di atas dalalah, di atas kesesatan. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Dan janganlah engkau sangka mereka dengan kelapangan daripada azab neraka di akhirat. Abang kat mereka, wahai Muhammad, kata jangan duk sangka, kata hampa boleh lepas daripada azab akhirat. Hampa buat apa pun dalam dunia ni, balasan duk tunggu. Jangan sekali-kali hampa ingat, hampa buat dekat Nabi Muhammad, hampa buat dekat sahabat Nabi, hampa boleh lepas daripada azab akhirat. Sekali-kali jangan ingat macam tu. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat-sangat dahsyat. Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan bagi Allah milik 7 lapis langit dan bumi. Dan segala khazanah, iaitu hujan dan rezeki dan tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya lagi. Allah Subhanahu wa taala lepas dia beritahu kata orang berdosa tak boleh lari daripada azab dia, dia cerita kebesaran dia. Allah Subhanahu wa taala cerita kebesaran dia, dia kata apa? Walillahi mulkus samawati wal ard. Dan bagi Allah lah mulk, kerajaan. Samawat, langit-langit, 7 lapis langit, wal ard, dan bumi sebiji. Semua ni adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan langit saja, bukan bumi saja. Dia kata dan segala isi kandungan dia. Apa yang ada di langit itu semua hak Allah, apa hak ada di bumi semua hak Allah.
Yang duduk atas bumi hak Allah. Yang duduk dalam perut bumi hak Allah. Yang ada di alam cakrawala hak Allah. Semua sekali hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mula nak cerita kebesaran dia. Allah mula nak cerita tentang keagungan dia. Allah mula nak cerita tentang keupayaan dia untuk nak buat apa sahaja. Firman Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Dan setengah daripada kuasa Allah itu ialah Allah kuasa mengazab orang kafir, dan Allah berkuasa melepaskan orang-orang yang mukmin kepada dia. Itu kuasa Allah. Siapa yang Allah nak lepas bagi masuk syurga, itu hak Allah. Siapa pun tak boleh pertikai. Siapa yang Allah nak menentukan kata dia di neraka, tak ada siapa boleh komplain, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh bangkang. Kerana itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Bahawasanya pada kejadian 7 lapis langit dan bumi, dan barang yang ada di antara keduanya daripada segala yang ajaib-ajaib. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang, datang dan pergi, dan lebih dan kurang. Semua ni di bawah kontrol Tuhan. Tuhan bagi jadi apa? Dia kata inna fi khalqis samawati wal ard. Pada kejadian langit dan bumi. Langit, tuan-tuan, siapa boleh buat satu binaan tak pakai tiang, tak jatuh? Daripada mula langit dijadikan sampai hari ini, sampai kiamat, sekeping langit pun tak akan jatuh timpa manusia. Sehinggalah tiba hari kiamat, Quran kata Allah akan pecah belahkan langit, jatuh mai ke bumi. Selagi tak mai masa tu, selagi tu Allah dia letak langit di atas, tak ada tiang, tak jatuh buang sekeping. Kita buat bangunan di Putrajaya 3 minggu jatuh bumbang. Apa nak buat, tuan-tuan? Bukan kontraktor kecil, kontraktor besar buat boleh jadi macam tu. 3 minggu duduk mautah dinding, 3 minggu duduk macam-macam jadi. Allah Subhanahu wa ta'ala buat alam ni dah berapa lama, tuan-tuan, langit sekeping pun dia tak boleh jatuh. Maka Allah sebut dalam ayat ni, inna fi khalqis samawati wal ard, bahawasanya pada kejadian 7 lapis langit dan bumi, dan barang yang ada di dalam kedua-dua benda ni, daripada segala benda yang ajaib-ajaib. Baru ni dapat tambah benda ajaib dunia, tambah lagi benda ajaib dalam dunia ni, hak diiktiraf oleh manusia, yang manusia tak iktiraf pun tetapi ajaib, dia ada banyak. Manusia iktiraf kata Taj Mahal benda ajaib. Manusia iktiraf dia bubuh 7, dia tambah 1, dia potong 1, dia boleh buat macam-macam. Tapi yang lagi ajaib daripada tu, manusia tak boleh nak sebut. Banyak dia ada, manusia tak akan mampu nak sebut. Ni nak cerita pasal nyawa manusia ajaib, tuan-tuan, ajaib ni, nyawa manusia ni ajaib. Macam mana ni nyawa ni? Macam mana doktor yang paling pakar, yang paling pandai pun tak boleh nak tahan nyawa, jangan bagi keluar. Ajaib, tuan-tuan. Doktor pakar dah mengaji, dah pergi mengaji lagi, dah mengaji, pergi mengaji lagi, ambil spesialis dalam 2-3 bidang pun, bila mai bab nyawa manusia nak keluar ni, dia tak boleh tahan, tak bagi keluar. Ajaib kejadian Allah. Nyawa manusia ni salah satu daripada benda yang Allah bagi jadi dalam dunia ni, dan cukup ajaib. Tak tahu sampai hari ini nyawa ni dia keluar ke mana. Last sekali dia keluar ke mata ke, dia keluar ke ujung jari ke, dia keluar ke ujung kaki ke, dia terbit ke ujung rambut ke, tak tahu. Kita kepung pun mati. Ajaibnya Allah menjadikan nyawa kepada manusia. Manusia tak sebut kata kejadian nyawa ni sebagai satu benda ajaib, tapi banyak benda yang Allah bagi jadi ajaib di dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waqtilafil laili wan nahar, dan Allah jadikan silih berganti siang malam. Siang tak lagi dia main malam, tak lagi dia main siang, tak lagi dia main malam. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi, dan terlebih dan terkurang itu. Ada tempat yang malam dia panjang, siang dia pendek. Ada tempat yang siangnya panjang, malam dia pendek. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, pukul 4 masuk subuh dah. Kita balik mai sini, pukul 5.45, dekat pukul 6 baru nak masuk subuh. Maknanya masa siang di Mekah lebih panjang daripada masa siang di sini. Allah menjadikan setengah tempat ni malam sampai 6 bulan, siang 6 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala buat semua benda ni, dan Allah jadikan benda ni sebagai keajaiban yang menunjukkan keesaan
dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ayatin li ulil albab. Beberapa dalil yang menunjukkan atas kedrat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala orang yang mempunyai akal dan fikiran. Orang yang fikir, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok semua benda. Tuan-tuan, unta, tuan-tuan, Allah bagi jadi unta. Dan dalam Quran dia kata, "Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat." Hampa tak tengok ke unta, bagaimana unta tu dicipta? Banyak orang buat contoh macam-macam tentang unta ni. Orang kata unta ni Tuhan suruh tengok pasal apa? Pasal dia makan dia mesti duduk. Unta tak makan berdiri macam lembu ni. Itu sebab peribahasa Melayu kata bodoh macam lembu. Unta nak makan mesti duduk. Heran tuan-tuan. Tak mengaji tadika, tak masuk sekolah rendah, tak masuk sekolah menengah, apatah universiti. Unta tak masuk. Tapi dia reti, adab dia reti. Dan satu benda yang tuan-tuan tak tahu. Apa dia? Unta ni kalau dia nak bersama, jantan dengan betina nak bersama, dia akan pergi di tempat yang mata manusia tak nampak. Ini yang kata unta ni. Dia kalau dia nak mengawan, kalau dia nak bersama, dia akan pergi satu tempat yang dia pasti mata manusia tak nampak. Kalau ada manusia nampak dia buat benda tu, dia akan hambat manusia tu, dia akan pijak sampai mati. Tuan-tuan pernah tahu tentang unta yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia pun nak mengawan. Manusia nak mengawan. Kau tepi pantai, kau tepi jalan raya, merata tempat, tak peduli manusia nak tengok. Tuan-tuan fikir, manusia dengan unta ni macam mana? Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini cerita Quran menjelaskan tentang benda ni. Firman Allah, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Segala mereka yang banyak menyebut akan nama Allah, sama ada ketika berdiri ataupun ketika duduk ataupun ketika berbaring. Maknanya pada tiap-tiap kelakuan mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan nak cerita, kata manusia yang berfikir, manusia yang ada otak, dia sentiasa guna otak dia untuk fikir tentang kebesaran Allah ni, ialah manusia yang sepanjang masa ingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia berdiri ke, dia duduk ke, dia duduk tidur ke, apakah, otak dia duk fikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mengambil fikir mereka itu pada kejadian 7 lapis langit dan bumi, supaya mengambil dalil mereka itu atas kekuasaan Allah, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu, dan berkata mereka itu, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan kejadian yang kami lihat ini batil, yakni main-main sahaja, tetapi engkau jadikan ini dalil kepada kesempurnaan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tuan-tuan fikir ni, angkasawan Malaysia nak pergi 3 hari sebelum raya puasa ni. Mereka dijangka akan pergi 3 hari sebelum raya puasa. Mereka akan bertolak nak pergi ke stesen angkasa lepas di sana. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ni berpeluang untuk naik roket, untuk sampai di sana, untuk nak melihat satu alam di sana, alam cakrawala. Mereka berpeluang untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sana. Manusia yang duduk atas bumi ni pun kalau dia fikir, dia nampak kebesaran Allah. Apatah lagi naik pergi ke sana, apalagi kebesaran yang Allah nak tunjuk kepada mereka. Dia ada stesen angkasa lepas di sana. Mereka nak kena mengaji dah, nak kena bincang dah kalau sampai di sana nak buat macam mana. Dia tiap-tiap berapa lama masa dia berubah malam dengan siang. Tiap-tiap berapa lama masa. Dalam tempoh 24 jam, mereka akan mengalami 16 kali malam, 16 kali siang. Mereka di angkasa lepas esok ni, dalam tempoh 24 jam. Kalau duduk di bumi ni 24 jam, macam kita duduk, pergi sana dalam 24 jam tu, ada 16 kali malam, ada 16 kali siang. Mereka nak kena bincang semayang, mereka nak buat macam mana, kiblat dia lagu mana, nak berwuduk macam mana. Di sana dia zero gravity.
Zero gravity maksudnya tak ada gravity. Kita hari ni kalau lepas apa-apa jatuh bawah pasti ada gravity. Tapi di sana tak ada gravity. Kalau tuang ayam, buah ayam tak turun bawah, dia duduk lebu tu. Nak ambil ayam sembahyang jenuh hambat ayam tu. Itu makna zero gravity. Macam mana dia nak berwuduk dengan ayam di tempat yang zero gravity? Dia kena belajar. Yang semua benda ni tuan-tuan membawa mereka dan kita yang mendengar cerita ni kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan kita di muka bumi ni, dan Allah itulah Tuhan kepada orang yang naik ke angkasa lepas sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang dia kata apa tadi? Dia kata inilah inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, cerita yang terkandung di dalam dia cukup banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang yang beriman bila dia dengar benda-benda ni semua, subhanaka faqina azabannar. Dia berkata, maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami daripada azab api neraka. Manusia akan tahu kata Tuhan, dia punya power dia ni satu super power, satu kuasa yang cukup berkuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka orang yang beriman ni, bila dia kenal kata Tuhan dia ni Tuhan yang cukup berkuasa, dia akan doa, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan, sesiapa yang engkau masuk ke neraka, sesungguhnya engkau telah hina akan dia. Siapa manusia yang Allah tolak dia sebagai ahli neraka, akhzaitah, Tuhan hina dia. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tiada bagi segala orang yang zalim itu daripada pertolongan, yakni yang boleh menegah mereka daripada kena azab Allah. Tuhan abang siap-siap. Siapa yang tolak dia jadi ahli neraka, tak ada siapa boleh tolong dia bagi keluar daripada neraka. Dia nak bagi tahu dekat kita apa dia tuan-tuan? Dia nak bagi tahu pemusatan kuasa. Kuasa decentralized kepada Allah semata-mata. Kalau kita atas dunia ni, kalau anak tak boleh masuk universiti, kita reti tu fikir nak pergi jumpa siapa, kita reti fikir. Di akhirat itu, kalau kita tak dapat masuk syurga, kita nak jumpa siapa? Satu-satunya kuasa yang betul-betul berkuasa pada hari itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemusatan kuasa berlaku pada hari itu. Allah pegang segala-galanya. Siapa yang Allah kata hang pi neraka, maka Allah menghina dia. Siapa yang Allah tolak dia ke syurga, maka sesungguhnya nikmat limpah kurnia rahmat daripada Allah telah pun dapat, telah menjadi milik dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata firman Allah, doa orang-orang yang ni lagi, dia kata, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami, telah kami dengar suara yang menyeru manusia kepada beriman kepada Allah, iaitu suara Nabi Muhammad dan suara Quran. Manusia ni dia sebut dalam doa dia, ya Allah, dia kata hari-hari innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami duk dengar ni, hari-hari telinga kami duk dengar suara yang menyeru manusia kepada beriman. Kalau zaman Nabi, dengar suara Nabi. Kalau zaman Nabi, dengar Nabi baca Quran. Zaman hari ni, kita dengar macam hari ni punya majlis. Kita dengar. Kita main masjid pun kita dengar. Kita duduk di rumah pun kita dengar. Kita berjalan di pasar malam pun orang pasang kaset agama, kita dengar. Kita duduk atas kereta pun ada radio duduk bunyi pasal agama, kita dengar. Kita ni kalau di depan Allah esok, kita nak abang kata kita tak ada peluang untuk nak dengar agama, Allah tak terima alasan kita. Kerana kita duduk di satu tempat yang seruan agama ni di mana-mana. Kita nak dengar ke kita tak mau dengar? Yang tu saja. Kita dengar radio, kita ubah channel lain. Kita tengok TV agama, kita ubah channel lain. Kita duduk dekat dengan masjid, dengar malam ni ada kuliah, start kereta, keluar pergi padang kota. Kita pilih untuk dengar ataupun kita pilih untuk tak mau dengar. Itu kita punya pilihan. Akhirat esok, Allah balik sesuai dengan apa yang kita pilih di atas dunia. Maka orang yang beriman, dia doa kepada Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, kami dengar suara-suara yang mengajak kepada iman, tapi kami tak mau ikut. Habis kita.
Tapi kalau ya Allah, kami mendengar suara-suara yang mengajak kepada iman dan kami ikut, berbahagia kita. Firman Allah, an aminu bi rabbikum. Suara itu menyeru supaya berimanlah oleh kamu kepada Tuhan kamu. Fa amanna, maka beriman kami dengannya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunlah olehmu akan kami akan segala dosa kami. Orang beriman tuan-tuan. Hari-hari tak ada lain ingat ya Allah ampun. Semayang tiap-tiap kali sujud. Semayang 3 rakaat, doa ada 6 kali sujud. Semayang 4 rakaat, doa ada 8 kali sujud. Tiap-tiap kali sujud, hati ini minta apa dekat Tuhan? Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ampunkan dosa mak ayah aku. Ampunkan dosa anak-anak aku. Ampunkan dosa semua ahli keluarga aku. Ya Allah, afiatkanlah kami. Ya Allah, itu yang dia ingat dalam hati dia. Tiap-tiap kali sujud, without fail, tanpa gagal, dia sentiasa minta kepada Allah benda itu. Jadi kita tengok orang semayang, kalau sujud dia cepat sangat ni, kita pun tak syok. Sujud ni ambil sikit masa. Ambil sikit masa pasal apa? Pasal hati kita nak merintih kepada Allah. Kita ambil masa untuk kita nak merayu kepada Allah. Masa sujud tu sesungguhnya hampir hamba dengan Allah fi sujud. Nabi kata ketika sujud, fa'aksirud du'a fi sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Doa hati. Bila kita sujud tu minta, ya Allah ampunkan dosa. Yang tu automatik kena main bola sekali. Ya Allah ampunkan dosa aku. Ya Allah ampunkanlah dosa kami semua. Ingat kata kami tu semua, bini, anak, mak, pak, apa semua, ampunkan dosa kami. Ya Allah afiatkanlah kami. Ya Allah hidupkanlah kami dalam iman, mati kami dalam iman. Hak ni jangan duk tinggal dalam sujud kita. Ingat. Pasal apa? Keampunan dosa itu anugerah paling besar. Tuan-tuan boleh bayang tak satu orang yang disabitkan kesalahan masuk jail, tiba-tiba satu hari orang main abang dekat dia kata hang mendapat pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong sempena dengan hari jadi dia. Apa kita rasa tuan-tuan? Tak ada word kita nak sebut. Tak ada word. Kita ada 15 tahun patut duduk dalam penjara atas kesalahan yang kita buat, apa jenayah apakah, kena 15 tahun. Dah duduk 5 tahun tu azab sengsara Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Tiba-tiba satu hari orang main abang kata haji kita ni. Dia panggil haji main nizam. Haji dapat. Haji sudah masuk senarai pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Tuan-tuan dengar tu, tuan-tuan nak buat apa mula sekali. Terpa api pancong, ambil ayat semayang, sujud syukur kepada Allah. Apa pun tak boleh nak cakap dah. Terpa api pancong, ayat semayang, kiblat belah mana? Allahu Akbar, sujud. Ayat mata peluk basah lecun nanti. Itu baru pengampunan daripada penjara dunia. Tuan-tuan, kalau kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kita nak kata? Maka benda tu kena repeat, kena ulang. Minta Allah ampun dosa kita. Pasal kita terlampau banyak berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia beritahu di sini, di antara sifat orang yang beriman, dia kata apa? Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampun olehmu akan kami segala dosa-dosa kami. Kifaratkan daripada kami segala salah kami dan wafatkanlah kami serta orang-orang yang baik daripada kalangan anbiya dan salihin. Ni kawan bagi gambar ni, duduk tadi dia bagi gambar. Itu gambar disebarkan dalam internet. Satu sahabat semayang di Masjid Nabawi, sujud habis umur. Ni gambar dalam Masjid Nabawi. Sujud habis umur dalam sujud. Gambar Masjid Nabawi itu, polis Masjid Nabawi itu, petugas Masjid Nabawi dan jemaah yang ada di Masjid Nabawi, memang kapet tu kapet Masjid Nabawi. Kapet ni tak ada di Masjid keluar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa tak mau tuan-tuan ni yang doa kata tadi ni, dia kata apa? Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami ni bersama dengan orang yang baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pegang-pegang tengok tak apa. Jangan ambil balik sudah, bagi balik kat kawan. Siapa tak mau macam ni tuan-tuan?
Kita cerita siapa dulu? Kita cerita mak kepada Profesor Datuk Dr. Harundin. Mak dia mati dalam sujud sembahyang asar. Anugerah tuan-tuan. Kita duk cakap agama pam belum tentu Allah bagi dekat kita macam tu punya ending, belum tentu. Siapa dapat? Anugerah Allah. Anak-anak yang hidup ni sujud syukur kepada Allah. Menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Sujud sembahyang asar habis. Jiran-jiran duk tunggu selalu dia lepas sembahyang asar keluar duk sembang dengan tak keluar lagi pasal apa ni. Panggil tak bunyi suara, bagi salam tak jawab. Tunggu agak lama berasa macam muskil, berasa macam something wrong ni, tak kena masuk tengok tak ada. Tolak pintu bilik tengok duk sujud dalam kain telekong. Baru semayang dah, lambat dah ni. Tunggu sat pergi tengok duk sujud lagi. Tunggu sat lagi, pergi tengok duk sujud lagi. Masuk panggil ni tepuk jatuh meninggal dalam sujud tuan-tuan. Allah bagi dekat kita yang tu, Allahu akbar. Tak ada yang kita mahu. Itu yang kita mahu. Doa tiap-tiap kali lepas, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tamatkanlah hidup aku ni dengan sebaik-baik penangan. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, janganlah bagi ending hidup aku ni tak elok. Minta kepada Allah yang ni, janganlah sekali-kali kita ni menghadapi ending yang tak elok. Minta ya Allah, ambillah aku dalam keadaan aku betul-betul sujud membesarkan engkau ya Allah. Minta hanya orang tertentu yang dipilih untuk menerima anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang beriman, kata ayat ni, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunlah oleh-Mu akan kami atas segala dosa kami. Kifaratkanlah daripada kami segala salah kami. Wafatkanlah kami bersama dengan orang yang baik-baik daripada kalangan anbiya dan salihin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik. Wahai Tuhan kami, berilah oleh-Mu akan kami barang yang Engkau janji kepada kami atas lidah segala rasul kami. Minta, ya Allah, apa yang Engkau janjikan kepada nabi-nabi itu bagi kat kami sikit. Ya Allah, apa yang Engkau janjikan kepada kekasih-kekasih Engkau bagi kat kami sikit. Kita ni tuan-tuan, orang lagu kita ni makan hak reja-reja pun tak apa dah. Para anbiya, para rasul, para awliya, para salihin, mereka ni dapat macam mana punya rahmat limpah kurnia Allah tak tahu dah. Kita ni orang macam kita yang berdanak dosa, yang banyak buat salah ni, kalau boleh makan hak reja-reja ujung pun tak apa dah. Bagi dekat kita benda-benda baik ni ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah rahmat, minta syurga, minta kurnia, dan minta ni berulang-ulang kali. Ulang-ulang Rabbana itu mubalaghah kepada tadarruh, dia kata. Minta tu yang tadi berapa kali dia kata start dengan apa tadi ni? Start dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila, satu. Kemudian dia main Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita, dua. Yang ketiga Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, tiga. Yang keempat Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, empat. Dan yang kelima Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik, lima kali Allah ulang dalam surah Al-Maidah ni. Ayat minta doa kepada Allah, Rabbana, 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 Rabbana. Lima kali ulang tu, dia kata mubalaghah kepada tadarruh. Dia menunjukkan kata keterlampauan kita ni merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Mubalaghah ni maksudnya kesungguhan, keterlampauan. Sungguh-sungguh kita ni kepada nak merendah diri minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dan janganlah engkau keji kami pada hari kiamat. Tuan-tuan, minta kat Tuhan. Minta ya Allah, janganlah akhirat esok Allah tak mau tengok kita. Habis tuan-tuan. Akhirat esok jangan sampai Allah tak mau tengok muka kita. Habis kita tuan-tuan. Tak ada ruang, tak ada peluang, tak ada harapan untuk kita kalau Allah tak mau tengok kita. Atas dunia ni kalau mak kita, saya selalu bawa contoh ni, atas dunia ni kalau mak kita tak mau tengok muka kita, tuan-tuan jawab mai apa nak jadi?
Kita berjaya dalam bidang kita, kita duit banyak, kita jadi orang ternama, semua orang sanjung kita, balik rumah mak kita tak mau tengok kita. Tuan-tuan jawab meh, apa nak jadi dekat kita? Apa makna populariti, apa makna kemasyhuran? Apa makna sanjungan orang? Apa makna duit ringgit banyak? Kalau sekiranya balik rumah mak tak mau tengok muka, apa guna semua ni? Kalau mak tak mau tengok muka pun kita menanggung azab sengsara macam tu. Tentu boleh bayang dah akhirat itu Allah tak mau tengok muka kita. Maka Allah sebut dalam ayat ni, surah Al-Ma'idah ni, Allah kata apa? وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَةِ. Janganlah engkau keji kami ya Allah pada hari kiamat, kerana bahawasanya engkau Tuhan yang tidak menyalahi janji sekali-kali, yakni dengan bangkit kubur dan juga dengan jazak, yakni pembalasan akhirat. Minta pada hari itu Tuhan kenal kita, Tuhan panggil kita, Tuhan tolong kita. Minta pasal apa? Pasal hari itu kalau Tuhan tak mau tengok kita, memang Tuhan tak akan tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fastajaba lahum rabbuhum, maka memperkenan bagi mereka itu oleh Tuhan mereka itu. Orang yang beriman minta benda ni, Tuhan sebut dalam ayat, dia kata apa? Fastajaba lahum, Allah perkenankan permintaan. Kalau kita tak minta, macam mana Tuhan nak bagi? Kalau kita tak semayang, macam mana kita nak berdoa? Kalau kita tak berdoa, macam mana Tuhan nak bagi? Tuhan kata, ud'uni astajib lakum. Apa minta dekat aku? Tuhan kata, aku akan bagi dekat hamba. Tuhan mensyaratkan kita suruh minta, suruh tunjuk rendah diri kita kepada Allah, suruh tunjuk kata kita ni fakir ilallah, suruh tunjuk kata kita ni miskin, mengharapkan rahmat dan keampunan Allah. Tuhan mau macam tu, Tuhan bagi. Tapi kalau atas dunia kita sombong, kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau minta kepada Allah, macam mana Allah nak bagi? Itu maksud dia. Firman Allah, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'din. Dengan bahawa aku tidak mensia-siakan akan amalan orang yang beramal daripada kamu. Tuhan kata hampa buat amal, aku tak akan sia-siakan amalan hampa. Buat anda, cari ruang, cari kesempatan, cari masa, buat amal kepada Allah. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, aku tidak akan mensia-siakan amalan hampa. La udhi'u amala 'amilin minkum. Sekali-kali aku tidak akan mensia-siakan amalan hampa masa di atas dunia. Sama ada hampa ni min zakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan. Setengah kamu daripada setengah, sama pada balasan dengan amal dan tiada pada siksa. Tuhan kata laki-laki baik, perempuan baik. Apa buat amalan, pahala aku bagi sama. Bukan kata laki-laki buat aku bagi 10, perempuan buat aku bagi 5, tak ada. Laki-laki ke, perempuan ke, buat amal baik, aku bagi 10 pada tiap-tiap amalan yang apa buat. Aku adil kepada apa, tanpa mengira laki-laki dan perempuan. Kata dia turun ayat ni, ayat yang kita baca tadi, tak kala berkata Ummu Salamah kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tiada pernah dengar Allah sebut perempuan pada hijrah satu pun. Ummu Salamah pernah satu hari dia kata dekat Nabi, Ummu Salamah isteri Nabi. Satu hari dia, benda ni duduk terbuku dalam hati dia, duduk terbuku. Satu hari dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak pernah dengar satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa ta'ala janji satu ganjaran besar kepada orang perempuan yang berhijrah. Sebab Ummu Salamah perempuan yang pertama hijrah. Jadi dia sebut dekat Nabi, dia kata, orang perempuan ni terkelas ke dalam Islam? Allah tak pernah sebut pun orang perempuan dapat apa-apa, duk sebut laki-laki aja. Turun ayat ni. Ayat apa? Allah kata, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw untha. Tak kira laki-laki perempuan, hampa buat baik, pahala aku bagi sama aja. Tuhan kata. Turun ayat ni, Nabi baca dekat Ummu Salamah. Ummu Salamah rasa lega. Oh, rupa-rupanya Islam tidak diskriminate, tidak mendiskriminasikan laki-laki dan perempuan. Dia rasa lega. Firman Allah, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu." Maka bermula segala mereka yang hijrah mereka itu ke Madinah,
dan dikeluar mereka itu, yakni dihalau mereka itu daripada kampung halaman mereka itu, iaitu Makkah. Tuhan sebut sahabat-sahabat Nabi, termasuk Nabi sendiri, dihalau daripada Makkah. Kemudian hijrah, mereka meninggalkan kampung halaman, harta benda, gedung, tanah, ladang dan sebagainya, tinggal semua kerana memenuhi perintah Allah, pergi ke Madinah. Dan disakiti mereka itu pada jalan agama, dan berperang mereka itu akan orang kafir, dan dibunuh mereka itu. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Sesungguhnya aku nak kifaratkan daripada mereka itu segala kesalahan mereka itu. Sahabat-sahabat Nabi, tak kira lelaki-lelaki perempuan yang hijrah tinggal. Tuan-tuan, hijrah ni maksud tinggal. Kita kalau pindah ni bawa lemari kaki patah bawa pergi. Kalau kita pindah, kita kalau pindah lemari tu patah kaki dah, nak tinggal sayang, bawa pergi juga. Sampai sana sendai dengan betah merah pula ganti kaki, tak tinggal. Lemari capik ni pun tak tinggal. Sahabat Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, tak ada apa dah. Pi lagu tu saja. Segala-gala benda tinggal, tak boleh bawa. Tinggal. Perniagaan yang telah dia bangunkan berapa lama masa, keuntungan yang dia dah buat berapa banyak, segala-galanya yang paling mencabar ialah tinggal keluarga yang disayang. Tinggal. Atas nama apa? Atas nama Allah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang macam ni, Tuhan kata apa? La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Balasan yang aku nak akan bagi dekat mereka apa dia? Aku janji aku akan mengkifaratkan segala salah mereka. Kalau mereka ada buat dosa, ada buat salah, ada buat apa, mereka hijrah, aku cancel habis dosa itu semua. Aku gantikan dengan rahmat, aku ganti dengan pahala, aku ganti dengan ganjaran baik, aku ganti dengan syurga. Macam tu. Dan aku hendak masuk akan mereka itu, akan beberapa syurga yang mengalir daripada bawah mahaligainya oleh segala air sungai. Aku akan bagi dekat mereka satu istana dalam syurga, yang istana tu boleh tengok sungai duk lari di bawah lantai dia. Akan sebagaimana, yakni akan sebagaimana pahala daripada sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada sisinya pahala yang sangat-sangat baik akan balasannya. Dan turun tak kala kata orang Islam, kafir itu seteru Allah. Tapi kenapa pada penglihatan nampak mereka itu senang, dan kita pada susah? Ayat yang berikut ni pula turun pasal apa? Pasal orang Islam pada masa itu terlintas dalam hati dia. Zaman Nabi terlintas dalam hati dia, kalau betul mereka hak kafir ni Tuhan marah, esok mereka nak dapat neraka. Pasal apa nampak mereka senang? Pasal apa nampak mereka berkuasa? Mekah mereka pegang, hak kaya-kaya di Mekah mereka. Betul ke mereka ni Tuhan marah? Kalau Tuhan marah, awak atas dunia ni Tuhan tak mau bagi mereka susah. Macam tu punya ragu-ragu duk main dalam hati sebahagian orang. Macam hari ni juga, sebahagian daripada manusia hari ni, dia tengok orang-orang bukan Islam, orang kafir, orang yang tengok, dia kata mereka ni betul ke mereka ni tak betul? Dia tanya lalu tu, betul ke mereka ni tak betul? Kalau betul mereka ni tak betul, pasal apa Tuhan duk biar mereka senang? Pasal apa Tuhan duk biar mereka kaya? Pasal apa Tuhan duk biar mereka hidup mewah? Pasal apa dia duk kaya? Rupanya benda ni zaman Nabi adakah persoalan macam ni? Dah ada dah. Sehingga kan Allah buat turun main ayat ni. Ayat ni turun pasal apa? Pasal nak menjelaskan kepada orang yang dalam hati dia duk main persoalan-persoalan ni. Dan turun tak kala kata sebahagian orang Islam, kafir itu seteru Allah. Tapi kenapa pada penglihatan kita nampak mereka senang? Kalau dah mereka musuh Allah, pasal Allah bagi mereka senang? Itu persoalan. Sedangkan kita ni yang katanya ikut jalan Allah, pasal apa kita susah? Ini persoalan timbul pada zaman itu. Turun ayat, Allah kata apa? La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Janganlah terpedaya kamu oleh berulang-ulang segala orang kafir pada dalam negeri dengan kebesaran dan kekayaan. Tuhan kata jangan duk jadi confused. Jangan duk jadi keliru. Jangan duk ingat kata pasal apa? Kata dia pemusuh Allah, pasal apa? Dia senang. Jangan duk ingat macam tu. Tuhan kata, iaitu dilihat orang-orang kafir ni bersedak-sedak mereka itu di dalam dunia.
Tetapi dia kata kemudian di akhirat apa dia? Tuhan kata akhirat itu mereka lah manusia paling miskin di akhirat itu. Apa pun tak ada. Dalam Quran Tuhan kata apa? Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tuhan kata mereka itu, yakni orang yang kafir atas dunia sampai mati pun kafir. Ulaika habitat a'maluhum. Amalan yang mereka buat masa di atas dunia dulu habitat, sia-sia, kosong, tak ada pahala. Wa fin nari hum khalidun. Akhirat itu di neraka kekal mereka selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, "Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahannam dan itulah sejahat-jahat hamparan neraka itu. Tuhan kata. Itu ya. Firman Allah, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." Tetapi bermula segala mereka yang takut Tuhan mereka itu. Junjung segala suruh dan segala tegah Tuhan. Bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir daripada bawahnya segala air sungai. Kekal mereka di dalamnya manakala masuknya. Itu dia. Orang yang atas dunia ni nampak macam miskin, melarat, susah. Kalau dia susah tu pasal apa? Pasti dia nak jalan kebenaran. Akhirat esok syurga menanti dia. Tuan-tuan, atas dunia ni kita ada banyak pilihan. Kita nak kaya boleh, tapi kalau nak kaya terpaksa kerana nak kena rempuh segala hukum Allah, tak kaya pun tak apa. Tak kaya pun tak apa. Kan ni, sahabat tu beritahu, mereka kata, "Ustaz, lah ni di Kuala Lumpur," mereka kata, market apa nama untuk property meletup. Beli rumah kedai 3 tingkat, harga 3.4 juta. 6 bulan aja. Jual 7 juta ada orang nak beli. 6 bulan. Kerajaan pula umum baru ni. Untung daripada jual property tak kena tax. Berebut-rebut manusia ni. Berebut-rebut pakai nak beli property. Ada satu kawasan baru naik aja di Kuala Lumpur. Naik di mana? Kota Damansara. Baru naik 1000 pergi beli. Berapa? Habak berapa? 2 million? 3 million? 4 million? 4.2 million? Kira perempuan-perempuan cari loan bank apa pun beli satu. Beli satu. Beli tak lagi bank nak main sewa di bawah, tingkat atas tak lagi kedai perabot nak sewa, tingkat lagi satu atas apa VCD haram nak sewa. Sewa pun duk masuk sampai 30-40 ribu sebulan, sedangkan nak servis duit loan bank baru dalam lebih kurang 18 ribu, 20 ribu saja. Tapi masuk hasil sewa bulanan sampai 30 ribu, setengah bayar bank, setengah lagi boleh guna pakai. Simpan dalam lebih kurang dalam setahun 2 tahun, orang main minta nak beli kat kita 7 juta. Berapa ramai manusia bila dengar macam tu, siapa tak mau kaya tuan-tuan angkat tangan? Semua orang nak kaya. Bila dengar macam tu, dia ketat sampai ke kaki, sampai ke tangan, sampai dia beringgut macam kena Parkinson tu. Mai pula satu orang kata, tak apa, betul, kalau mau saya boleh hantar loan bank apa semua, saya boleh buat cantik punya. Tapi make sure boleh bayar. Boleh tak bertahan cakap-cakap setahun? Kalau tak ada orang sewa, kalau tak ada apa, cakap setahun nak bayar sebulan 18 ribu selama 1 tahun. Boleh tahan tak? Kalau boleh tahan, saya boleh hantar semua. Mai tu cakap macam tu pula. Kita tu ingat tak mau, ingat-ingat sekali mau, ingat-ingat sekali tak mau, ingat-ingat dia jadi. Bila kita ambil loan, kita terlibat dengan riba. Kita dah buat dosa. Kerana nak mengejar kekayaan yang kita nak tinggal, kita terlibat dengan dosa besar. Nampak tuan-tuan? Inilah yang kata dunia. Harta duiti daki dunia he. Duiti nahi muhabbat calon. Saya dah tahu tidak orang kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia dunia tuan-tuan ni yang kata dunia ni dia kocok kita, dia goncang kita jadi cemas. Inilah yang ayat Quran duk beritahu dekat kita. Dia kata jangan duk tengok benda ni semua menipu kita. Kalau sekiranya hang biar benda ni menipu hang, akan menyesal di akhirat esok. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka itu ialah neraka jahannam dan sejahat-jahat hamparan di neraka. Orang kafir ni kalau mati kafir. Kalau dia beriman kepada Allah sebelum dia mati, Allahu Akbar, Allah pilih dia sebenar-benar, Allah anugerah dekat dia anugerah besar.
Firman Allah, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Tetapi bermula segala mereka yang takut akan Tuhan dengan junjung segala suruh Tuhan dan junjung segala tegah Tuhan, bagi mereka itu beberapa syurga yang mengalir di bawahnya segala air sungai, kekal mereka di dalamnya manakala masuk mereka. Nuzulan min indillah, itu menjadi tempat perhentian daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulan min indillah maksudnya itu destinasi mereka di sisi Allah. Last station yang dia sampai apa dia? Syurga. Di sana keredaan Allah itu tunggu dia. Begitu. Baik, firman Allah, wa ma 'indallahi khairun lil abrar, dan barang yang pada sisi Allah daripada thawab, daripada pahala itu lebih baik bagi segala orang yang baik-baik daripada harta benda di dunia ini. Jangan tertipu. Keredaan Allah itu yang paling baik. Itu saja. Keredaan Allah itu yang paling baik. Kita hidup atas dunia, kita tak mau miskin, kita tak mau susah, kita tak mau fakir, kita nak usaha, kita nak cari duit, tapi pastikan cari dengan jalan halal. Hasil yang Allah bagi dekat kita, channelkan untuk jalan kebaikan. Maka di sana esok syurga menanti kita. Dan di sana esok keredaan Allah itu ada sama. Firman Allah, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan setengah daripada orang kafir ahli kitab itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan barang yang diturunkan kepada kamu, iaitu Quran, dan barang yang diturunkan kepada mereka itu iaitu Taurat dan Injil, seperti mana Abdullah bin Salam dan segala sahabatnya daripada kalangan Yahudi, dan seperti mana Raja Najasyi daripada negeri Habsyah daripada golongan Nasara, dan 30 orang daripada Habsyah, dan 8 daripada Rom, dan 40 laki-laki daripada ahli Najran, sekalian itu atas agama Isa, maka beriman sekalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan ahli kitab yang berpegang dengan Taurat, yang berpegang dengan Injil. Mereka ahli kitab, mereka alim Taurat, mereka alim Injil. Tapi bila mai Nabi Muhammad, Allah buat turun Quran dekat Nabi Muhammad, mereka menilai. Mereka menilai konten Quran yang Nabi Muhammad duk baca. Mereka compare dengan yang duk ada depan mereka. Persamaan dia di mana, kalau tak sama, ada ke tak ada benda yang tak sama. Dia compare, dia dapat satu kesimpulan. Apa dia? Semua ni agama daripada langit, agama samawi. Cumanya apabila Quran turun mai, Quran melengkapkan segala isi kandungan Taurat dan Injil. Bila dia terima yang tu, dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila Raja Najasyi mati, Jibril mai abang dekat Nabi. Najasyi sudah mati. Nabi sembahyang ghaib untuk dia. Nampak tuan-tuan? Membuktikan kata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa orang yang lain macam yang dia sebut tadi, khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Hal keadaan khusyuk mereka itu sekalian bagi agama Allah semata-mata. Tiada menukar mereka itu dengan segala hukum Allah itu akan harga yang sedikit daripada dunia. Ni. Depa ni beriman kepada Allah sungguh-sungguh. Dia baca dalam Taurat, Taurat terang-terang bagi tahu kata Nabi akhir zaman akan mai, dan Nabi itu nama dia Muhammad ataupun nama dia Ahmad. Dia baca yang tu ada dalam Taurat, dia bagi tahu yang betul kepada orang. Padahal ada sebahagian daripada ahli kitab ni baca benda tu, dia iris bang, dia padam bang, dia tak bagi tahu tentang kehadiran, tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia lawan pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang baca Taurat, cerita pasal Nabi Muhammad, dia cerita apa yang betul ada dalam Taurat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Mereka ni adalah golongan yang tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sikit. Tak tipu. Kalau Quran kata lagu tu, dia kata lagu tu. Walau apa kedudukan, walau apa jawatan, walau apa juga dia cakap hal betul. Kalau kerana jawatan, kerana gaji, kerana apa yang ada kat dia menyebabkan dia cakap duk konon-konon, dia tak betul. Dia menjual ayat Allah dengan gaji yang dibayar sikit tu. Yang ni yang Quran nak bagi ingat. Dengan
menyembunyikan ataupun dengan tukar hukum Allah ataupun dengan tukar sifat Nabi Muhammad seperti mana perbuatan Yahudi yang lainnya. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim. Bermula mereka itu, yakni ahli kitab yang beriman itu, bagi mereka itu pahala pada sisi Tuhan mereka itu 2 kali ganda. Mereka dapat pahala 2 kali. Satu, beriman dengan kitab mereka, iaitu Taurat, Injil. Lalu mereka beriman dengan kitab Taurat, mereka dapat 1 pahala. Kemudian beriman pula dengan Quran, dapat lagi 1 pahala. Ahli kitab mendapat 2 pahala kalau dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tak mai lagi Nabi Muhammad, dia ikut Taurat, dia dapat pahala. Bila mai Nabi Muhammad, dia tinggal Taurat, dia ikut Quran, lagi sekali pahala dia dapat. Maka dia mendapat 2 kali pahala. Seperti firman Allah, ulaika yu'tuna ajrahum marratain. Mereka itu diberikan pahala kepada mereka itu 2 kali. Firman Allah, innallaha sari'ul hisab. Bahwasanya Allah Ta'ala amat cepat hisabnya di akhirat itu. Dia hisab semua makhluk pada kadar sekerat hari dunia sahaja. Itu dia. Tuhan settle kes manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada orang yang last kali mati menjelang kiamat. Tuhan settle benda ni dengan cepat. Sari'ul hisab. Sari' maksudnya cepat. Hisab Allah cukup cepat. Kita manusia ni nak bercara kes Al-Tantuya, saya tak tahu berapa lama nak habis. Dan saya tidak bermaksud untuk menghurai kes itu. Pasal saya pun tak tahu. Sebab bila tak boleh habis cepatnya. Abang kata kes ni akan diselesaikan dalam masa sekian-sekian. Tak boleh. Tak boleh nak selesai. Dia duk drag, dia duk drag, dia duk drag, dia duk drag. Tak tahu ni nak ikut mana, nak jalan mana, siapa pula nak sangkut lepas ni, siapa yang terlibat tapi nama tak keluar lagi, tak tahu. Yang pokok pangkalnya apa dia? Dia dah kena bunuh. Pokok pangkalnya apa? Dia bunuh dengan cara kena bom. Lah ni nak cari siapa yang pergi bom dia. Kawan tu saja nak bom dia ke? Ada kawan yang bagi duit suruh dia pergi bom ke? Kalau ada orang yang bagi duit, siapa yang bagi duit tu? Ataupun duit tu jatuh daripada langit betul saja ke? Tanpa ada siapa-siapa suruh kan? Ni semua ni nak kena bicara panjang. Allah menyelesaikan perbicaraan di padang mahsyar esok. Dia kata apa? Innallaha sari'ul hisab. Allah dia menyelesaikan hisab manusia di akhirat esok. Syariah cukup cepat. Tak ada masalah. Tanpa perlu ada piagam pelanggan. Tak perlu. Tak perlu ada satu piagam beritahu kata akan diproses dalam masa 2 hari. Tak payah tulis. Allah boleh menyegerakan hisab di mahsyar esok. Syariah dengan cukup cepat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu isbiru. Wahai segala orang yang beriman, sabarlah hangpa atas taat dan sabarlah atas maksiat dan bala. Tuhan kata sabar. Sabar 2. Satu, sabar melakukan ketaatan. Sabar nak bagi sembahyang subuh pagi ni kena sabar. Dan yang kedua dia kata apa? Sabar jangan buat maksiat. Maksiat ada depan mata, benda dosa ada depan mata. Kalau aku tak buat ni peluang ni, kalau aku tak buat ni pelepas ni. Sabar jangan buat. Sabar ni ada 2 macam. Dia kata sabar, dia kata wasabiru, dan sabarlah kamu akan berperang melawan musuh. Janganlah sampai kafir lebih sabar daripada kamu. Jangan sampai orang kafir lagi sabar daripada kita. Kita kena lebih sabar daripada dia. Kadang-kadang musuh ni lagi sabar daripada kita. Musuh ni dalam nak merosakkan kita, dia sabar. Dia try satu program lepas masuk dalam masyarakat, nampak tak makan, dia sabar. Dia rancang satu program lain, dia lepas masuk dalam masyarakat Islam, nampak tak apa nak jalan, dia sabar. Dia tabah, dia try lagi satu rencana lain, dia lepas masuk dalam masyarakat. Dia tak nak hasil yang segera. Kalau boleh dia mau segera, kalau tak boleh dia sabar untuk nak merosakkan umat Islam. Dia try cara ni, dia try cara ni, dia try cara ni, macam-macam cara dia try. Yang penting apa dia? Orang Islam mesti dibinasakan. Sama ada mereka ini dibinasakan dengan jalan perang sekaligus kena bom, kena apa, ataupun mereka dibinasakan dengan jalan secara tidak sedar, serangan pemikiran dan sebagainya. Dia bawa main. Ini sahabat kita bagi satu poster tadi. Tuan-tuan, saya seru kepada tuan-tuan semua, ada masa pergi dengar ini. Ni. Ceramah-ceramah macam ni tuan-tuan pergi dengar. Ini ceramah-ceramah yang menceritakan tentang strategi musuh. Ini. Di kompleks apa nama masyarakat penyayang, Caring Society Complex, sebelah rumah gubernur tu. Cerita apa nama September 11. Cerita
11 September the untold truth. Dia kata kebenaran yang tidak diceritakan. Kita nak pergi dengar ni apa benda. William Roderick ni nak cerita dekat kita tentang benda ni. Apa nak jadi? Apa cerita di sebalik kejadian itu? Betul ke orang Islam yang terlibat di dalam rencana itu? Pergi dengar cerita-cerita macam ni. Bila kita dengar ni baru kita tahu. Kalau tidak kat lagi kita ni secara silap kita menghukum saudara-saudara yang seagama dengan kita. Secara silap kita kata apalah orang Islam pergi buat kerja lagu ni. Kalau betul orang Islam buat, kita boleh marah. Tapi kalau dia tak buat, kita pergi marah. Kita merosakkan orang yang satu agama dengan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berapa hari bulan? Tak abang bulan. 20 hari bulan Julai, hari Jumaat, pukul 8 malam. Ramai-ramai kita nak duduk dan dengar. Duduk dan dengar. Kita akan tahu betapa Islam ini telah dikambing hitamkan oleh musuh Islam. Betapa Islam ini telah pun dijadikan korban kepada rencana jahat mereka. Bila kita pergi dengar, baru kita tahu betapa kedudukan kita di akhir zaman ini lebih-lebih lagi dinisbahkan kepada rencana jahat yang disusun di peringkat dunia pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang yang beriman, sabar di atas taat dan sabarlah di atas maksiat dan bala ujian yang Tuhan buat. Wasabiru, dan sabarlah hampa untuk perang lawan dengan musuh. Jangan sampai kafir musuh lebih sabar daripada hampa semua. Warabitu, dan ambillah rabitah kamu, yakni tambatan ikatan, jaga seterus ataupun tambatan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita dengan Tuhan. Jangan duk bergenjak, dia kata. Wattaqullah, dan takutlah kamu akan Allah pada segala kelakuan kamu, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dapat menang kamu dengan mendapat syurga dan lepas daripada neraka. Itu menang. Menang ialah kita dapat syurga. Kita selamat daripada masuk neraka, itu menang yang hakiki, dia kata. Faedahnya apa? Dia kata barang siapa baca surah Ali Imran, diberi dengan tiap-tiap ayat itu aman di atas titi neraka jahanam. Ini ada satu hadis yang menceritakan tentang benda ni. Siapa yang menjadikan bacaan surah Ali Imran ni sebagai bacaan harian dia, Allah akan selamatkan dia ketika dia melintas sirat di hari akhirat itu, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan, secara tidak sedar kita telah pun sampai di penghujung kuliah kita di Masjid Taman Takdun. Saya tengok balik kitab yang kita baca ni. Kita start baca Nurul Ihsan jilid 1 ni pada 22 hari bulan 5 tahun 2000. 22 hari bulan 5 tahun 2000. Dan malam ni 16 hari bulan 7 2007, 7 tahun. Baru sampai muka surat 153. Masya Allah. Kan? 7 tahun kita baca daripada 22 bulan 5 tahun 2000 sampai 16 bulan 7 tahun 2007. 7 tahun kita baca baru sampai muka surat 153. Dia nak pi lagi hak jilid 1 ni, dia nak pi lagi sampai muka surat 254. 254 saya ingat lagi 7 tahun. Saya panjang umur, Allah bagi kesihatan, Allah bagi masa, Allah bagi tenaga, insya-Allah. Masjid masih lagi nak panggil mai, insya-Allah. Kan? Mana-mana satu tergelincir, tuan-tuan baca sendirilah pula bulan ini. Kan? Itu dia tuan-tuan, macam mana masa jalan. Masa tu jalan. Kan? Bosan nak main dah. Bulan depan cuti sekolah, so di masjid ni tak ada kuliah. Masjid Jelutong insya-Allah ada. Bulan lagi sekali puasa dah jalan. Puasa dah. Jadual di masjid ni kita dah puasa beberapa hari dah masa tu. Dan tengok baru aja habis puasa mai pula. Mudah-mudahan puasa kali ni kita sungguh-sungguh. Duk cerita nak sungguh-sungguh ni lama lah. Tapi dia tak mau nak boleh sungguh-sungguh. Duk nak sungguh-sungguh ni, duk nak sungguh-sungguh. Puasa ni aku nak sungguh-sungguh. Terik ni aku memang nak sungguh-sungguh. Duk nak sungguh-sungguh tu dia hilang sungguh. Macam biasa malam pertama Ramadan sampai malam kita kata lebih kurang 10, tinggi-tinggi 15 Ramadan.
semangat nak main sembahyang tarawih sangat tinggi. Dia lepas daripada tengah Ramadan tu dia macam mana tak tahu, dia jadi orang Arab kata fi muskilah. Yang ni muskilah kabirah. Dia kata jadi satu masalah berat. Dia lagi nak pergi minggu penghabis puasa tu, dia lagi. Orang tua ni anak cucu duk balik main lah. Dia balik lah. Lalu start balik tu kita pun nak pergi masjid, nak pergi masjid. Esok pergi lah. Tak pergi. Ya, lemah. Satu ni kira nak khatam Quran. Duk kira aku ni duk tinggal Quran lama dah, bulan puasa ni memang azam betul ni kali ni. Nak khatam sekurang-kurangnya sekali. Tak ada ni bawah. Tengok dia kata 2 hari lagi nak raya. Buka balik Quran baru juzuk 13. Tak ada 13 ni cerita dia tak ada. 2 hari nak habis sampai 30 ni. Takut tak buka puasa lah. Takut yang tu. Takut tak buka puasa. Jadi tuan-tuan, tak lepas-lepas. Banyak sangat dari yang peluang kita lepas ni banyak sangat. Saya pesan diri saya pun tak kuat tuan-tuan. Saya pesan tuan-tuan semua. Kalau pakat-pakat dia kuat sikit. Kena pakat, dia kuat sikit. Macam nak main mengaji. Tuan-tuan kalau nak main mengaji, tuan-tuan duk main dengan kawan, naik motor 2 orang, ataupun dengan kawan naik kereta 4 orang. Kalau main malam tu pakat tak boleh pergi, tuan-tuan seorang je dengan tuan-tuan bila tak main. Tak boleh. Kuat tak ada bila kita buat kerja seorang, kuat tak ada. Kita kena ada satu team. Bukan main team. Dia kena ada satu team. Yang team ni dia boleh menyuntik semangat dekat kita. Kita rasa lemah, dia injek kita. Dia lemah, kita injek dia. Baru dia yang tu. Jadi carilah kawan-kawan yang boleh membawa kita kepada ingat Allah. Satu sahabat bagi tahu kat saya, dia kata dia suka bawa jalur ranger. Dia kata betul apa yang ustaz kata, bila ramai tu dia kuat lebih. Tapi hak saya ada pengalaman lepas-lepas dah, kawan ni yang ada buat spoil dia kata. Baik saya seorang senang dia kata. Saya kira teman seorang saya, aku nak pergi yang tu ya. Dia kata senang. Bila pergi cari kawan nak tumpang kuat, dia tak kuat dengan kita, dia tak kuat. So dia bagi alasan macam tu. Saya rasa ada juga benar dia. Jadi pandai-pandai tuan-tuan tengok macam mana. Yang penting cari kekuatan untuk agama. Macam mana jalan boleh dapat kekuatan? Atas tuan-tuan. Adakah dengan cara nak bangkit malam pukul 4 tengah pagi, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, itu tuan-tuan boleh dapat kuat. Kalau dengan cara tu tuan-tuan rasa tuan-tuan kuat, buat macam tu. Adakah dengan cara seminggu sekali ambil puasa sunat, 2 minggu sekali ambil puasa sunat? Kalau dengan cara tu tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh kuat, ambil cara tu. Kalau dengan cara mai dengar kuliah tuan-tuan rasa kuat, ambil cara tu. Mana pun tak kuat, semua pun jalan kebaikan. Semua pun jalan kebaikan. Jangan ambil jalan kejahatan. Kerana kita tak menyesal sini, kita menyesal di sana. Di tempat yang penyesalan tidak membawa makna. Di tempat yang amalan sudah tidak ada ruang untuk kita buat. Nak sembahyang pun tak boleh dah di mahsyar esok ni. Tumpang kita tu ada ni. Buat apa yang terbaik. Minta kuat daripada Allah. Allah tolong kita, kita syukur banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Kerana Allah tolong kita. Nah, jadi yang baik daripada Allah, yang tak baik tidak saya. Saya ambil kesempatan minta maaf dekat tuan-tuan semua. Kalau dalam tempoh kuliah ni saya ada apa-apa yang tak kena, tak elok, cakap apa, tingkah laku apa yang saya buat tuan-tuan dengar apa-apa, itu adalah kelemahan saya. Saya minta maaf dekat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah ampun kita semua. Yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sebelum tu, pengumuman esok kuliah malam esok dibatalkan. Kuliah malam esok dibatalkan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwati ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين، وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Yeah.